Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Atifah binti Suratman dan pada hari ini saya dan ahli keluarga saya akan membentangkan tentang tajuk dimensi akhlak dalam falsafah Islam. Akhlak memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Akhlak yang baik akan membezakan antara manusia dengan haiwan. Manusia yang berakhlak mulia dapat menjaga kemuliaan dan kesucian jiwanya, iaitu dapat mengalahkan dorongan hawa nafsu, berpegang teguh kepada sendi-sendi keutamaan, iaitu dapat menghindarkan diri dari segala sifat-sifat tercela baik yang dapat merugikan dirinya bahkan orang lain. Manusia yang berakhlak mulia iaitu suka tolong-menolong sesama insan dan makhluk lainnya, senang berkorban untuk kepentingan bersama, saling menghormati dan saling menyayangi serta saling bertoleransi. Orang yang berakhlak mulia senang kepada kebenaran dan keadilan, toleransi, menepati janji, tidak korupsi, mematuhi peraturan, berlapang dada serta tenang dalam menghadapi segala masalah kehidupan. Akhlak yang baik akan mengangkat manusia ke darjat yang tinggi dan mulia dan akan menempatkan manusia pada posisi terhormat di sisi Tuhan. Manakala akhlak yang buruk akan membinasakan dirinya dan manusia lainnya, iaitu dengan menurunkan derajat manusia sampai pada titik terendah bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Iaitu dengan juga mendapat tempat terhina di sisi Tuhan dan juga manusia. Mereka juga bahkan senang melakukan kekacauan, senang melakukan perbuatan tercela dan senang melanggar segala ketentuan baik yang dibuat Allah, apalagi buatan manusia. Hal ini kerana begitu pentingnya akhlak dalam segala aspek kehidupan manusia. Maka para ahli falsafah juga tidak lupa menjadikan akhlak sebagai salah satu objek kajian kefilsafatan mereka. Di antara para ahli falsafah yang sangat intens dalam mengkaji dimensi akhlak dalam falsafahnya, juga tidak lupa menjadikan akhlak sebagai salah satu objek kajian falsafah mereka. Di antaranya adalah ahli falsafah yang sangat intens dalam mengkaji dimensi akhlak dalam falsafahnya adalah iaitu Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawih, Ibnu Bajjah, Al-Ghazali dan lain-lain. Jika dikaji lebih dalam mengenai pembicaraan mereka tentang akhlak, setidaknya kajian mereka terfokus dalam 3 perkara, iaitu berani, karam dan juga ifah, yang di dalamnya tercakup sifat-sifat utama dan kebahagiaan, dan itu semua sangat mungkin diwujudkan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pembentangan ini hanya membatasi beberapa ahli falsafah sahaja yang begitu konsen mengkaji tentang akhlak dalam falsafahnya, antaranya ialah Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawih, Ibnu Bajjah dan juga Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Syafiq Muhammad akan membentangkan berkenaan dengan yang pertama adalah masuk akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri, iaitu yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Ini bermaksud akhlak adalah sesuatu yang menjadi jati diri, yang menjadi intipati dalam kehidupan seseorang, yang memandu seseorang individu itu untuk menjadi insan yang lebih baik. Sungguhnya Islam menyarankan bahawa setiap umatnya haruslah berakhlak mulia, berbudi pekerti dan akhirnya akan melahirkan seorang individu yang sejahtera, selamat dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharifah Nur Adila daripada kelas PKK 1 akan membentangkan tentang kekeluargaan. Keluarga merupakan institusi yang penting dalam masyarakat Islam. Ia merupakan unit kecil yang menjadi asas dalam pembentukan masyarakat. Berdasarkan perspektif Islam, keluarga adalah suatu unit sosial yang majmuk sifatnya. Islam telah menetapkan peraturan-peraturan perkahwinan dan perjalanan keluarga yang lengkap dan sempurna. Peraturan ini berbentuk undang-undang dan juga pendidikan kesedaran beragama yang membina rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilai akhlak. Kesempurnaan undang-undang yang mengawal perjalanan keluarga tidak mencukupi bagi menjamin ketenteraman keluarga itu. Keluarga mesti disusun dan dikawal oleh rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilai akhlak Islamiah. Rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilai akhlak itu hanya akan berkembang subur di kalangan orang-orang yang mempunyai kesedaran beragama. Kesedaran keagamaan yang terpenting ialah apabila seseorang itu sentiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepadanya.
Kesedaran ini merupakan kawalan berkesan untuk seseorang mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Tanpa kesedaran ini, peraturan yang sempurna tidak memberi banyak kesan kerana orang yang tidak dapat mengawal dirinya dengan kesedaran tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepadanya, maka sangat mudah melanggar undang-undang dan peraturan itu. Apabila undang-undang tidak dihormati, ia tidak bermakna lagi walau bagaimanapun sempurna undang-undang tersebut. Oleh itu, dasarwasa ini sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. Namun di sebalik itu, kita acap kali tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial yang dicetuskan oleh rakyat kita sendiri seperti kegagalan institusi keluarga. Kegagalan dalam membentuk keluarga yang bahagia akan menyebabkan pelbagai masalah seperti keganasan rumah tangga dan masalah sosial remaja. Hal ini seterusnya akan menular kepada masyarakat dan seterusnya mengakibatkan keruntuhan generasi yang suatu hari nanti akan menjadi seorang ketua keluarga dan harapan anak bangsa untuk menyumbang kepada negara. Oleh itu, kita sewajarnya mengenali faktor gagalnya membentuk keluarga bahagia supaya dapat menjadi pengajaran dan iktibar. Punca dominan dalam kegagalan sebuah institusi kekeluargaan adalah kerana pasangan yang mendirikan rumah tangga kurang ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam kekeluargaan. Percintaan merupakan satu perkara yang subjektif dalam lumrah kehidupan manusia. Namun begitu, setiap individu perlu mengenali pasangan yang bakal menjadi teman hidup mereka sama ada kita selesa dengan perangai dan tingkah laku pasangan dalam segala situasi dan aspek kehidupan. Selain itu, kegagalan dalam membentuk keluarga bahagia adalah kerana ketua keluarga atau pasangan terlalu mengejar kejayaan dalam kejayaan masing-masing. Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa kemajuan dalam kejayaan seseorang adalah perkara yang baik. Tetapi, sekiranya individu tersebut mengabaikan keluarga demi mengejar cita-citanya ialah satu perkara yang amat merugikan. Anak-anak seharusnya mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup daripada ibu bapa kerana kemajuan dunia muktahid ini berisiko besar kepada mereka sekiranya tidak dibimbing dengan cara kehidupan yang betul. Pada masa yang sama, kesempitan kesosioekonomi juga merupakan punca kegagalan dalam membentuk keluarga bahagia. Trend perkahwinan muda yang semakin menjadi polemik masyarakat kita hari ini boleh memberi implikasi yang buruk sekiranya tidak dibincangkan. Peningkatan kos sara hidup membimbangkan rakyat dan golongan muda terutamanya. Akhir sekali, antara punca kegagalan dalam kurang penghayatan dan didikan agama. Lazimnya, setiap agama mementingkan sahsia diri dan nilai murni dalam kehidupan seseorang. Oleh itu, jika setiap daripada kita menyemai ilmu agama dan nilai murni dalam kehidupan seharian, sudah pasti kita mampu menjadi seorang yang lebih intelektual dan berketerampilan dalam menghadapi setiap situasi kehidupan, khususnya dalam hal kekeluargaan. Sebagai sebuah keluarga yang besar, setiap warga Malaysia dituntut untuk memainkan peranan masing-masing bagi menggerakkan institusi kekeluargaan sama ada di peringkat mikro atau makro yang mana semua suara adalah didengari. Setiap tindakan adalah dihargai, malah setiap sumbangan dan buah fikiran yang diberikan adalah disyukuri. Justru konsep keluarga Malaysia yang berpaksi kepada prinsip dan nilai terkandung dalam rukun negara ini bakal membuktikan ia menjadi kunci kepada kesepaduan dan keharmonian kaum di Malaysia. Oleh itu, kami akan mengupas beberapa isu akan keruntuhan institusi kekeluargaan dan kaitannya dengan falsafah Islam. Berlaku satu hubungan seksual di antara lelaki dan perempuan yang mahram ataupun tidak boleh berkahwin. Tetapi hubungan seksual itu berlaku di antara mereka. Dan ini kita panggil sebagai sumbang mahram. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan satu isu iaitu di bawah tajuk keruntuhan institusi kekeluargaan. Di dalam keruntuhan institusi kekeluargaan akan lahirlah satu isu iaitu isu sumbang mahram. Apa yang dimaksudkan dengan sumbang mahram? Sumbang mahram merujuk kepada hubungan seksual di antara keluarga ataupun antara ahli keluarga yang diharamkan berkahwin oleh Islam. Ianya berlaku satu hubungan seksual di antara bapa dengan anak, atuk dengan cucu, abang dengan adik ataupun sebagainya secara sukarela ataupun tidak sukarela. Ini bermaksud bagaimana sumbang mahram ini dilihat ataupun diterima oleh falsafah Islam ataupun agama Islam itu sendiri. Jawapannya, agama Islam dan juga falsafah Islam tidak melihat sumbang mahram ini sebagai sesuatu perkara yang boleh diterima, apatah lagi dihalalkan dalam agama. Ini kerana perbuatan sumbang mahram itu adalah satu perbuatan yang terkeji yang mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Islam melihat perkara ini sebagai bertentangan dengan falsafah maqasid syariah.
Islam sangat memelihara nasab keturunan dan kehormatan manusia. Kerana itu, Islam melarang hubungan zina, apatah lagi hubungan sumbang mahram. Hal ini bertepatan dengan firman Allah yang bermaksud, janganlah kamu mendekati zina, apatah lagi kamu melakukan zina. Dan dengan terang lagi persuluh bahawa sumbang mahram ini adalah perbuatan zina, dan Islam menganggap zina yang paling jijik adalah zina sumbang mahram. Sarjana Islam seperti Ibrahim bin Adam mengatakan bahawa penzina dan juga pelaku sumbang mahram ini tidak layak untuk tinggal di muka bumi Allah kerana kerosakan dan pelanggaran hukum Allah yang telah mereka lakukan. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana beratnya melakukan perkara ini, iaitu sumbang mahram. Sekarang kita lihat pula bagaimana isu sumbang mahram ini berkait rapat dengan hukum negara. Saya mengambil satu prinsip daripada hukum negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Dan kepada Tuhan bermaksud semua rakyat Malaysia harus mengakui bahawa Tuhan melebihi kuasa yang lain. Seseorang yang patuh dan taat setia kepada ajaran agamanya mempunyai budi pekerti yang mulia serta sifat-sifat terpuji. Patuh kepada ajaran Islam iaitu melarang zina dan hubungan sumbang mahram ini. Ini bermaksud hubungan sumbang mahram ini bukan sahaja bertentangan dengan ajaran Islam, malah bertentangan dengan prinsip hukum negara kita, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kerana jika seseorang itu percaya kepada Tuhan, bahawa mereka haruslah mentaati perintah Allah, dan di sini perintah Allah adalah melarang daripada kita melakukan hubungan zina, apatah lagi kita melakukan sumbang mahram. Jika kita melakukan hubungan sumbang mahram ini bermaksud kita telah melanggar perintah Allah dan kita melanggar prinsip hukum negara kita, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Di sini kita dapat lihat bagaimana beratnya perbuatan sumbang mahram ini. Dan sebagai kesimpulannya, telah pun saya jelaskan tadi bahawa hubungan sumbang mahram ini adalah satu isu keruntuhan kekeluargaan Islam, satu keruntuhan kekeluargaan, satu keruntuhan institusi kekeluargaan, yang mana dia telah memberikan kesan yang sangat buruk kepada individu itu sendiri. Iaitu yang pertama, mencemarkan kehormatan diri, yang kedua akan mendapat laknat Allah, dan yang ketiga akan mengotorkan ataupun akan memberi satu impak negatif kepada nasab keturunan seseorang. Oleh itu, jauhilah perbuatan sumbang mahram. Pelbagai gejala sosial yang bersifat negatif semakin mengambil tempat dan menyusup dalam sosial kehidupan masyarakat dalam negara ini, dan antara yang paling menonjol ialah LGBT. Lesbian, gay, bisexual, transseksual atau nama singkatan umumnya LGBT telah mula masuk ke dalam sosial masyarakat Malaysia sejak sekian lama, sehingga tertubuhnya pelbagai pertubuhan dan organisasi yang menyokong mereka secara tersusun dan terancang mengikut Mahfuzah pada tahun 2015. Bukti yang dapat menyatakan bahawa masalah yang berkait dengan LGBT ini semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat ialah dengan melihat kepada kajian yang dibuat oleh beberapa kemengaji sebelum ini mengikut Muhammad Yusof pada tahun 2017. Dalam isu LGBT ini, kita perlu memandang dua aspek tanpa prejudis, iaitu hak asasi manusia bagi penganut LGBT, manakala yang kedua ialah teras umum terkait dengan perlembagaan juga perspektif rukun negara selaku tunjang dan asas. Ini kerana Malaysia dibangunkan atas asas hukum yang memelihara kemurnian agama Islam, khususnya selaku agama persekutuan. Kelestarian agama Islam ini turut disulam dengan asas pertama rukun negara yang membawa saling paut dengan perkara 3 dalam perlembagaan persekutuan. Dijelaskan juga asas pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang berpaut dan meletakkan Islam sebagai ad-din yang mutlak tempatnya di Malaysia, yang memperuntukkan perkara 3.1 agama Islam sebagai agama persekutuan. Ini malah disulami pengukuhan pada asas ketiga, iaitu keluruhan perlembagaan. Beberapa kajian telah dijalankan oleh ahli akademik yang menyentuh tentang gejala LGBT ini dari pelbagai sudut. Kebanyakan daripada kajian tersebut beritahu bahawa LGBT bukanlah satu budaya atau amalan yang boleh terima pakai dalam negara ini. Kesan yang dibawa oleh gejala LGBT ini benar-benar mampu merosakkan budaya hidup masyarakat, terutamanya dari aspek akhlak dan juga tingkah laku. Fenomena lesbian, gay, bisexual dan transgender ataupun LGBT semakin hari semakin menjadi isu utama yang mendorong wujudnya tingkah laku songsang dalam kalangan masyarakat di Malaysia, terutama dalam kalangan generasi muda. Budaya LGBT sememangnya menyimpang daripada norma masyarakat di Malaysia, terutama apabila ia melibatkan isu berkaitan agama dan budaya di negara ini. Kewujudan fenomena ini mencetuskan kontroversi, terutamanya apabila ia benar-benar menyimpang daripada ajaran agama Islam yang sebenar, di mana Malaysia merupakan salah sebuah negara yang berpegang kepada ajaran Islam sebagai agama rasmi mengikut Suhaya pada tahun 2013.
Permasalahan berkait dengan LGBT ini juga telah sampai kepada membawa imej yang buruk kepada institusi agama dan juga pendidikan. Kejadian seorang pengetua pusat tahfiz yang ditangkap di atas kesalahan melakukan jenayah seksual kepada 9 orang pelajar pusat tahfiz di bawah kendaliannya. Pengetua berkenaan yang dikatakan sebagai pengikut LGBT ini telah melakukan perbuatan liwat, meraba tubuh mangsa, onani dan pelbagai lagi sehingga mendatangkan kecederaan yang serius kepada murid berkenaan mengikut Azli pada tahun 2018. Selain itu juga, LGBT ini juga dilaporkan sebagai mendapat tempat dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi IPT. Perbuatan seks luar tabi'i dan sosang adalah antara gejala serius yang semakin berlewasan dalam kalangan pelajar universiti. Terdapat juga pengajaran program-program yang berunsurkan LGBT cuba dirancang di universiti-universiti di Malaysia, terutama universiti swasta mengikut Ali pada tahun 2018. Ahli Parlimen Kuala Nerus Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali dalam wawancara akhbar telah memuji pendirian Tun Dr. Mahathir yang menolak perlakuan LGBT daripada diterima di negara ini adalah langkah yang tepat sesuai dengan ajaran Islam, undang-undang negara, norma masyarakat setempat dan nilai kemanusiaan sejagat. Malahan terdapat keesaan yang dilakukan oleh beberapa ahli parlimen, antaranya Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, supaya sebarang usaha yang mengiktiraf dan mempertahankan pelakon LGBT dalam negara ini ditolak dan menyarankan agar tokoh atau pertubuhan manipulasi prinsip hak asasi manusia dalam tujuan tersebut dikenakan tindakan. Perkara ini menurut beliau harusnya dibawa ke peringkat kabinet dengan menggesa Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan rasmi agar sebarang usaha untuk mempromosikan LGBT ini dalam apa bentuk sekalipun ditolak dan disekat secara menyeluruh mengikut Badrul pada tahun 2018. Setiap hari, media melaporkan pelbagai berita dan juga peristiwa yang menyentuh permasalahan akhlak dan stasiat umat Islam, antaranya kegiatan maksiat, rogol, zina, penyalahgunaan dada, keganasan rumah tangga, vandalism, hedonism, pergaulan bebas, budaya gay, lesbian dan sebagainya. Golongan pemikir, pendidik dan juga pemimpin masyarakat sering juga memberi maklum balas bahawa gejala kerutan akhlak dan budaya songsang dalam kalangan umat Islam berada tahap yang membimbangkan mengikut JAKIM pada tahun 2015. Bagi menangani isu ini, JAKIM dan agensi yang berkaitan telah mengambil inisiatif mengikut bidang kuasa masing-masing. Antaranya, JAKIM telah menerbitkan modul manual kaunseling syar'i, manual HIV/AIDS dan melaksanakan program pemulihan kepada golongan yang terlibat dalam gejala kerutan akhlak dan budaya hidup songsang. Walau bagaimanapun, permasalahan akhlak dan sosial masih terus membelenggu kehidupan manusia. Usaha-usaha bagi menanganinya perlu dilaksanakan secara lebih berkesan dan juga menyeluruh. Berdasarkan undang-undang Islam atau hukum syarak adalah jelas bahawa perbuatan LGBT ini sama sekali diharamkan. Agama Islam melihat bahawa perbuatan melakukan perubahan kepada diri dan juga tubuh badan sebagai satu yang bercanggah dengan ajarannya. Perbuatan manuka jantina tidak kira daripada lelaki kepada wanita atau wanita kepada lelaki adalah jelas haram dan bercanggah dengan hukum syarak. Hal ini kerana perbuatan seumpama itu adalah semata-mata mengikut hawa nafsu, terpedaya dengan godaan syaitan, tidak bersyukur dengan nikmat kejayaan diri dan tergolong dalam kategori mengubah kejadian Allah mengikut JAKIM pada tahun 2010. Terdapat beberapa negara yang mengenakan hukuman mati kepada kesalahan homoseksual seperti Iran, Yaman, Arab, Saudi, Sudan, Nigeria, Mauritania dan mereka mengenakan hukuman juvana kepada bersalah bawah umur yang melakukan homoseksual mengikut Javid dan Eleni pada tahun 2013. Larangan Islam terhadap gaya hidup homoseksual menunjukkan bahawa LGBT hakikatnya bukan sekadar masalah moral. Sebaliknya dalam neraca Islam sebagai adin, ia mempunyai kaitan langsung dengan amalan beragama orang Islam. LGBT adalah suatu amalan yang dilarang secara jelas sama ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Pengiktirafan kumpulan LGBT dan membenarkan perkahwinan sesama jantina akan menimbulkan kekeliruan dalam kehidupan sosial umat Islam. Apatah lagi, pensyariatan Islam juga mempunyai kaitan dengan fitrah ketetapan jantina manusia seperti aurat, perkahwinan, nasab atau keturunan faraid, pembagian harta pusaka dan lain-lain mengikut Nur Hafizah pada tahun 2016. Perbuatan dan aktiviti LGBT sememangnya menyalahi undang-undang dan kehendak syarak. Jika perbuatan sedemikian gagal untuk dibenda melalui undang-undang secara sah dan dikurangkan oleh pihak berkuasa dan dibenarkan untuk disebarkan, dikhawatiri bahawa ramai pasangan suami isteri akan bercerai. Sementara ada yang boleh meremehkan perkahwinan mereka hanya kerana mereka menikmati seks yang tidak dibenarkan. Institusi perkahwinan kemudian akan runtuh dan masyarakat yang akan berada dalam keadaan tidak selesa mengikut Asghar dan Yusuf pada tahun 2018.
Sistem perundangan di Malaysia telah meletakkan perundangan Islam yang terdapat setiap negeri-negeri di Malaysia ini terpakai kepada semua orang yang beragama Islam. Oleh yang demikian, telah dinyatakan secara jelas bahawa perbuatan LGBT ini merupakan satu kesalahan di bawah Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah. Negeri-negeri yang mana memperuntukkan kesalahan ini menangkap kesalahan seperti liwat, lelaki berlagak seperti perempuan, perempuan berlagak seperti lelaki, musahakah, perhubungan jenis luar tabi'i, pondan dan juga perhubungan jenis antara orang yang sama jantina. Maka kesemua berikut adalah tergandung sebagai peruntukan kesalahan yang terdapat dalam setiap akta, agreement dan juga ordinans negara-negara di seluruh Malaysia mengikut laman WI Fatwa pada tahun 2019. Dalam perspektif Islam, Islam itu agama kemanusiaan, adalah agama yang paling sempurna. Ini jelas apatah lagi sebagai insan yang juga hamba dan makna penyerahan, tunduk patuh kepada Sang Penciptanya serta yakin dengan keimanan mendapatkan era Islam iaitu sebagai ad-din. Kesempurnaan Islam sehingga perkara yang telah disyariatkan tidak boleh ditambah dan dikurangi. Kewajiban umat Islam adalah ittiba, iaitu menurut perintah. Selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redai Islam sebagai agamamu. Iaitu surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Natijahnya, gejala LGBT ini sememangnya suatu yang sukar untuk dibendung jika pihak-pihak berwajib gagal untuk bertindak pantas dalam memberikan respon terhadap tingkah laku LGBT. Sesebuah negara yang maju tidak hanya berkisah tentang kemajuan infrastruktur dan prasarana sahaja, malah yang lebih penting ialah menyentuh tentang sikap, peradaban dan juga kehidupan sosial masyarakat yang menepati lunas kehidupan manusia sejagat. Isu pembuangan bayi pada masa kini semakin berleluasa. Kehadiran seorang bayi adalah kurniaan Tuhan dan juga merupakan kebahagiaan bagi sesebuah keluarga. Anak juga adalah buah hati dalam perkahwinan dan juga landasan keturunan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, pergaulan antara lelaki dan perempuan terutamanya remaja semakin membimbangkan. Ini adalah kerana pergaulan rapat mereka telah menimbulkan perkara-perkara yang tidak diingin. Salah satu daripada perkara ini adalah kehamilan sebelum perkahwinan. Pembuangan bayi adalah satu jenayah yang terjadi akibat kehamilan yang tidak diingini. Para perempuan yang hamil di luar nikah terpaksa membuang bayi mereka akibat malu dan takut akan akibat yang bakal ditanggung. Pasangan yang melakukan perhubungan seks rambang dan luar nikah terpaksa membuang bayi atas sebab kehamilan yang tidak dikehendaki. Kes pembuangan bayi berpunca daripada pergaulan bebas. Seterusnya, ia melahirkan anak luar nikah tanpa bapa yang sah. Abu Hurairah meriwayatkan bahawasanya Rasulullah SAW mencium Husain bin Ali radhiyallahu anhu, iaitu cucu baginda. Maka berkatalah Al-Aqra bin Habas, sesungguhnya bagiku ada 10 orang anak, tetapi aku tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Maka bersabdalah baginda, barang siapa tidak merahmati, dia tidak dirahmati. Hadis ini menceritakan bagaimana baginda Rasulullah menegur sikap seorang sahabat yang tidak pernah menzahirkan kasih sayang terhadap anaknya. Baginda mengingatkan barang siapa tidak pernah merahmati atau mengasihani, maka Allah tidak merahmatinya. Baginda menyarankan kepada umatnya supaya mengasihi zuriat masing-masing dan bergaul mesra dengan mereka agar ikatan kekeluargaan yang kukuh akan terbit. Pembuangan bayi adalah diharamkan dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 151. Janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatu pun dan hendaklah kamu membuat baik kepada ibu bapa dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan mereka dan janganlah kamu menghampiri kejahatan iaitu zina yang terang dan yang tersembunyi. Islam juga secara jelas melarang pembunuhan anak-anak meskipun atas sebab kesempitan ekonomi. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar. Dalam ayat di atas, syarak menetapkan bahawa hanya 3 golongan yang dibenarkan untuk membunuh iaitu si murtad, penzina dan pembunuh yang membunuh manusia yang terpelihara darahnya dalam Islam. Dalam hal ini, anak-anak yang terbuang kebanyakan berstatus anak tidak sah taraf tetap mempunyai hak untuk hidup walaupun dia dilahirkan sebagai anak zina. Bayi yang dibiarkan atau dibuang di tempat yang tidak sepatutnya seperti dalam tong sampah, longkang, sungai dan seumpamanya akan menyebabkan kematian.
sekiranya tidak dijaga dan dilindungi. Maka penubuhan pusat penjagaan ini bertepatan dengan maqasid syariah dari aspek menjaga nyawa. Walau bagaimanapun, masih belum terdapat hukuman berat yang dijatuhkan bagi kesalahan pembuangan bayi di bawah enakmen jenayah syariah di Malaysia. Maka selaras perkembangan zaman dari situasi masyarakat Islam, sudah tiba masanya transformasi perundangan syariah di Malaysia dilakukan dengan mengkaji dan mempertingkatkan kadar hukuman bagi pesalah syariah di bawah Akta Mahkamah Syariah iaitu Yang Kuasa Jenayah 1965. Dengan hukuman lebih tinggi dapat menggerunkan masyarakat daripada melakukan perbuatan yang akhirnya menjerumuskan diri mereka kepada perbuatan zina, kelahiran anak luar nikah dan pembuangan bayi. Berikut adalah kesan dimensi akhlak kepada masyarakat. Menurut Ibnu Maskawi, beliau berpendapat seseorang individu tidak dapat mempraktikkan moral yang baik secara menyeluruh sekiranya beliau tinggal keseorangan. Hal ini kerana kehidupan bermasyarakat menuntut sikap tolong-menolong, berlemah lembut dan berkasih sayang, di mana ianya selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu dapat melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan dan rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Ibnu Maskawi juga menentang kehidupan bertapa kerana ia tidak membawa kepada kehidupan berakhlak. Seseorang itu tidak seharusnya memeca diri dari masyarakat kerana kehidupan bermasyarakat akan memberi banyak manfaat kepadanya dalam mengenali kebaikan dan keburukan. Orang yang hidup secara zuhud dan mengenepikan pekerjaan atau usaha dianggap oleh Ibnu Maskawi sebagai mengamalkan perbuatan jahat. Hal ini kerana ia mengenepikan keperluan orang lain terhadap dirinya. Orang yang mengharapkan pertolongan orang lain sedangkan dia sendiri tidak menolong orang adalah orang yang zalim dan musuh kepada masyarakat. Menurut Siti Nurlina dan Muhammad Nasir pada tahun 2014, sekiranya seseorang itu merasakan keperluan hidupnya hanyalah sedikit sahaja, maka dia harus sedar bahawa manusia lain memerlukan banyak kepentingan daripada dirinya. Kesimpulannya bahawa akhlak adalah satu gejala yang terdapat di dalam jiwa yang lahir bekasnya pada sikap, perbuatan dan juga perkataan. Dari sikap, seseorang akan ketahuan apakah orang itu berakhlak mulia ataupun tidak. Demikian juga perkataan dan perbuatannya. Akhlak adalah suatu gejala yang terdapat di dalam jiwa yang lahir bekasnya pada sikap, perbuatan dan perkataan. Dari sikap seseorang akan ketahuan apakah orang itu berakhlak mulia ataupun tidak. Demikian juga perkataan dan perbuatannya. Akhlak dalam Islam merupakan fitrah kehidupan manusia. Kenallah ungkapan Al-Ghazali bahawa akhlak adalah sesuatu yang terbit dari kalbu dan terpancar dalam tingkah laku manusia. Keindahan alam kalbu mencerminkan keindahan kejadian manusia. Hakikat ini telah dinukilkan dengan indah oleh Maulana Jalaluddin Rumi dalam Mathanwiyah. Setiap keelokan, kecantikan dan kesempurnaan yang ada di alam ini hanya diciptakan untuk kamu. Mereka tawaf di sekeliling kamu. Kamulah yang dicemburui oleh malaikat mukabur. Tiadalah kamu berhajat kepada kecantikan yang lain kerana diri kamulah kecantikan. Sebagai kesimpulan, pemikiran para ahli falsafah tentang akhlak seperti yang dikemukakan oleh para ahli falsafah Islam daripada Al-Farabi dan juga Ibnu Maskawi bukan hanya dalam pandangan teoritis tetapi juga dalam pandangan secara praktikalnya. Konsep akhlak seperti yang mereka tawarkan itu semuanya dapat diterapkan dengan mudah dalam segala aspek kehidupan, terutama bagi orang yang berkemahuan keras untuk itu. Dari uraian tentang dimensi akhlak dalam falsafah Islam yang dikemukakan oleh beberapa ahli falsafah tersebut dapat disimpulkan sebagai iaitu pada intinya semua falsafah di atas membahaskan hal-hal yang berkaitan dengan keberanian, karam iaitu kemurahan dan ifah iaitu menjaga kehormatan diri yang di dalamnya tercakup berbagai jenis keutamaan dan kebahagiaan. Tidak dinafikan bahawa pemikiran para ahli falsafah Islam tentang akhlak banyak dipengaruhi oleh alam fikiran Yunani daripada pengaruh Islam walaupun dia seorang falsafah Islam.